Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak ucapkan kepada Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Surau, Surau An-Nur, fasa 3A, Seremban, Bandar Seman Selatan, bandar dalam bandar lah kan. Dan hari ni kita ceramah maulud, ceramah maulud Rasul, tak ada masalah. Lambik pun tak apa kan, lambik pun tak apa, janji baik kan. Ada yang kalau kat Johor tu sepanjang tahun maulud kan? Sepanjang tahun maulud, jadi tak ada masalah lah kalau kita nak buat program ceramah maulid Rasul ni, tak ada masalah. Kalau baik bila pun masanya, bila pun tarikhnya, tak ada masalah, selagi mana kita tujuan dan niat kita adalah sebab nak membesarkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tak ada isu lah tu. Jangan risau kan tentang apa yang orang cakap ni boleh kau lambik tau kan? On time. Lain tak ada, record lah. Jadi hari ni bila kita cerita tentang Nabi kita kan, Nabi kita dia orang kata diangkat sebagai manusia yang sangat istimewa di sisi Allah, malahan seluruh dunia. Seluruh dunia. Hari ni kalau kita tengok, tak kira siapa tokoh sekalipun meletakkan Nabi kita sebagai tokoh yang hebat kan? Malahan Michael H. Hart dia menyatakan dalam 100 pemimpin yang berpengaruh dalam dunia, maka dia letakkanlah Nabi kita ni sebagai salah satu ikon, dan Nabi kita jadi nombor 1. Yang lain semua nombor kemudian. Tapi masalahnya nombor 2 sampai nombor 1 itu bercampur-campur pula. Yang bukan-bukan pun masuk dalam tu. Jadi itu yang paling bahaya sekali tu. Jadi apa pun kita kena faham bahawa tujuan kita membuat Maulidur Rasul ini adalah kerana kita nak menyatakan, menzahirkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan Nabi bagi tahu, tidak beriman seseorang antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi kedua ibu bapa, anak-anak dan juga manusia selainnya. Dan kalau kita sayang Nabi, bukan hanya dizahirkan dengan kata-kata kita, tetapi juga dengan perbuatan kita. Perbuatan kita, amal ibadah kita, cara kita mentaati Allah dan Rasul, cara kita menghadapi masalah, cara kita bekerja, cara kita bermuamalat, berurus niaga, cara kita berurusan dengan manusia-manusia yang lain, cara kita berjiran, cara kita bersahabat, segala-galanya kita akan berusaha untuk mengikut Nabi, sebab Nabi ini merupakan contoh ikutan yang terbaik. Itu sebabnya disebutkan dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik kan? Dan siapa yang nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebab kita buat program malam ni, nak suruh kita sayang Nabi dan ingat Allah banyak-banyak. Dan bila kita ikut Nabi, antara apa yang Nabi ajar kita kan? Nabi ajar kita apa? Nabi ajar kita tentang hidup bersederhana kan? Makin elok surau ni kecil, orang ramai. Itu surau besar dah tak ramai pula. Contohlah kan. Kan? Itulah. Dulu tak silap saya, padat ni, tak muat duduk kan? Ni tempat perempuan tu ni kan. Alhamdulillah perempuan ramai, lelaki pun ramai ni kan. Ramai lah kan.
Tapi nak banding orang yang tak datang, ramai lagi yang tak datang kan. Tapi tak apa, jangan kita poning-poning, tak apa. Sebab kita sangka baik orang berkerja ni kan, balik lambik. Tadi saya dah risau dah, jadi tak ceramah ni kan. Saya sampai sebelum maghrib, tak jadi ke tak ada orang tadi, semua lambik kerja. Nabi ajar kita, dunia kita ni yang kita kumpulkan ni, dunia kalau kita kumpul macam mana pun, akhirnya untuk kita tinggalkan, bukannya bawa pergi mana-mana kan. Dunia ni untuk kita tinggalkan. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jangan lupa salin tu. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal kan. Tetapi akhirat yang sebenarnya patut kita siapkan bekal untuk didatangi, kerana kita akan pulang ke sana. Dan bila kita kumpul dunia banyak-banyak, maka hati kita akan jadi borek nak tinggalkan dunia. Tapi kalau kita kumpul bekal akhirat banyak-banyak, tak sabar rasa nak pergi ke darul akhirah, nak pergi ke negeri akhirat kan. Jadi itu yang kita tak adalah takut nak mati. Tapi bila menambah bekal akhirat banyak-banyak, tak sabar nak balik, tu yang mati sampai tu senyum gembira, senyum mati, tak sabar nak balik akhirat kan. Bila kuat sangat memikirkan dunia, Allah akan hantar manusia-manusia untuk sekolahkan kita, untuk ingatkan kita tentang dunia ini bukan tempat tinggal kita. Bukan cakap saya dah, saya pun bila dengar cakap, iya betul lah, sudahnya kita tinggalkan juga dunia ni kan. Dalam surah Ali Imran ayat 106, Allah Ta'ala bagi tahu apa? Allah bagi tahu, ingatlah akan hari kiamat yang padanya ada muka orang-orang yang menjadi putih berseri, dan ada muka orang-orang yang menjadi hitam legam. Adapun orang-orang yang telah hitam legam mukanya, mereka ditanya secara menempelak, patutkah kamu kufur ingkar sesudah kamu beriman? Oleh itu rasalah azab seksa neraka disebabkan kekufuran kamu itu. Mana orang tu tak bersyukur, dia pernah atas dunia ni dah diajak dah kepada kebaikan, dia tahu benda tu baik, dia tahu benda yang satu lagi tu buruk, tapi yang buruk tu juga yang nak dibuat, yang tak elok tu juga yang nak kita ikut. Macam mana? Poning kan. Nak pula sekarang ni zaman mazhab yang kelima tu kan, mazhab TikTok, mazhab media sosial kan, poning kepala. Oh, dia ikut situ. Yang paling best itu tengok tak? Kalau semayang macam ni, kalau kaki macam ni 99 Makkah ada. Macam ni, yang ni 9 Makkah ya. Dia lah yang bagi Makkah. Masa bila kau bincang dengan malaikat tu? Kan? Ada yang poning-poning gitu kan. Lepas itu dia sebar-sebarkan pula. Kan? Nak mengajar pun biarlah tu. Janganlah kita apa kan. Ada hikmah kan. Berhikmah bila mengajar. Suasana ketika di padang mahsyar hanya ada dua wajah saja, iaitu muka putih berseri dan muka yang hitam logam. Mereka berwajah putih ialah ahli sunnah wal jamaah, dan siapa pula yang berwajah hitam itu? Ibnu Abbas menyatakan itu ialah ahli bid'ah dan orang yang membibitkan perpecahan umat Islam. Imam Al-Hasan Al-Basri pula menyatakan itu adalah golongan munafik. Itu yang golongan yang hitam logam tu. Kesimpulannya, dah kesimpulan dah betul habis ceramah ni. Kesimpulan daripada tadi, ayat tadi tu, sabar ya. Bertetap teguhlah kita dengan jemaah kita ini yang dalam nyetor semat al-sunnah al-Quran, as-sunnah dan al-Quran. Janganlah membabitkan diri dengan golongan yang bid'ah dan golongan yang menyebabkan berpecahnya jemaah Islam ini. Hati-hati. Kita mungkin tak syirik pada Allah, kita mungkin tak meninggalkan solat, kita mungkin tak berzina atau minum arak, mungkin kita tak pula makan harta haram, dan mungkin tak makan riba, tak pula derhaka pada orang tua. Tetapi ada satu benda yang paling susah kita nak lopeh. Apa dia? Buruk sangka, tak habis-habis. Aduh ya kan, buat surau ni mana duit ambil kan ni kutip berapa dapat, apa sangka buruk tu. Wahal ada ya dana ramai orang menyumbang kan. Kos berapa tu? Ni besar kan surau ni. Berapa kos tu? 20 ribu. Alhamdulillah. Orang sini yang menyumbang bertuah sebab selagi mana. Tu sebab dia tak duduk tengah-tengah.
Dia duduk topi, biar ada pahala orang yang tambah topi tu. Dia kan ada pahala, betul kan? Kan tak ada pula pahala kau tak duduk situ, kan? Yang belakang lah tentu pek pahala kan? Contoh kan. Aduh, ya nak musik kan tu salah tu kan. Kita terlalu capek menilai orang lain kan dari kacamata yang negatif. Itu yang kita kena buang tu. Nabi mana pernah sangka-sangka orang, walaupun Yahudi, Nabi tetap layan elok. Tu Nabi kita. Kan? Tu mesti lah tu ada yang tak kono. Kan belajar sangka baik. Bak kata saintifik Negeri Sembilan tu, hati kohok nak kohok. Kotor betul lah hati tu. Kan? Faham ya? Faham bila. Jojak lah tu kan. Senang camah kat Negeri Sembilan ni kan. Bila camah kat KL pun saya balut nak cakap Negeri Sembilan. Semua ngaku Negeri Sembilan tu. Kan? Dan merasa ilmu kita yang paling baik dan paling benar, orang lain semuanya salah. Jangan macam tu kan. Kalau nak berbincang elok-elok ya. Kan sekarang ni dia buat pula dalam TikTok tu, dekat dalam dia letak dua angle tu. Seorang ustaz ni ustaz ni cakap, ustaz ni korek. Lepas tu ustaz ni cakap, jadi ustaz ni betul, ustaz ni sosek, ustaz ni tak betul. Janganlah macam tu. Kita melabel-labelkan orang. Kalau betul lah kita ni betul-betul lah ikhlas nak menegur cara baik, biarlah kita berbincang dengan baik cara ilmiah, bertemu dulu tu ya, bincang lah elok. Nak memecah-mecah belahkan orang memang dah tentu seorang sokong ni kamu ni nampak tak? Ini bukan macam main bola Liverpool lawan MU, lain. Tak ada lah saja ya tu kan. Tak lain. Itu main bola lain. Nak ni cerita kan, dia boleh memecah belahkan masyarakat tu yang kita tak nak. Sekarang adalah zaman yang mana kita dapat melihat aktiviti semua orang secara meluas. Dulu kau nak berkata-kata tu kat mana media dia, kat mana? Kat dapur, kat tompek dia menyodok nak menyiapkan jambar. Kat keduri kan sudut ujung. Orang nombok lada kan, dia nombok lutut. Yo kau ya Allah lama duduk lama dah. Tapi cerita tak habis lagi. Kau jo tak sebab apa nak bercerita umat kan. Jadi orang dapat melihat aktiviti orang lain secara meluas, melihat cara hidup orang lain melalui Facebook, lalu terpancing untuk berburuk sangka. Itulah penyakit ain. Mata nampak kan, nampak air mula, tak perhati. Ada yang bodoh tak perhati. Ini adalah merupakan jerat syaitan mengajak manusia berburuk sangka yang akhirnya meracuni hati kita sendiri. Dan Nabi pernah bagi tahu apa, dalam tubuh badan manusia ada sekotul daging. Kalau baiklah sekotul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik sekotul daging, maka tak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya sekotul daging itu apa? Hati. Kan? Kalau kita tengok pada Rasulullah SAW, susuk tubuh dan pribadi yang menyejukkan hati dan nurani bagi sesiapa yang mengenalinya, walaupun tidak pernah hidup bersama baginda, walaupun tidak bertentangan mata dengan baginda, walaupun tidak pernah berbicara dan bersua muka, baginda tetap hidup di nadi setiap insan. Betul dia. Bahkan insan yang mulia ini disayangi, dirindui, bahkan dicintai oleh seluruh umat manusia sejak dulu hingga saat ini. Jadi jangan lupa ambil borang. Tak ambil borang pun ambil nombor telefon sekarang untuk join saya pergi umrah. Itu dia. Saya tak pergi tahun ni, saya nasihat depan pergi tahun depan. Sebab saya jangkakan bulan Awaliyah ni banyak lagi syarat-syarat dia akan longgarkan. Jangan mengelabah dulu. Alah dia kita dah tua tak boleh pergi. Sabar. Tunggu dia akan baik pengumuman lagi. Dan sekarang pun banyak hikmah dia. Antaranya orang tak bersasak-sasak lagi dah bila buat umrah tu. Sebab apa? Sebab dia kena daftar dulu. Yang lulus tu time tu dia kena pergi time tu. Kalau terlepeh dia kena tunggu time lain. Dan yang terbaru saya nak maklumkan, dah boleh buat lebih daripada sekali umrah. Dah boleh buat lebih daripada sekali. Ini berita terkini. Dan begitu juga airport Jeddah tu dah siap, dah train tu. Mana bila kau terbang terus sampai airport. Kan?
Airport Madinah pun dah buka. Kalau nak pergi dengan saya cadang lah. Saya cadang bulan 3 tahun depan pun saya bercuti sekolah, jadi relax sikit sampai siap kan. Dan hotel yang paling jauh sekali 100 meter kalau dengan Samsul depan. Hotel paling roket sekali 50 meter. Kau nak roket lagi, tidur kat masjid. Macam tu. Cuma kena faham ya, sekarang dah tak boleh macam marin apa dia, kita tak boleh iktikaf lagi dah macam dulu. Dah habis kena keluar, orang lain pula nak masuk. Jadi bila kita keluar, dia akan ada satu application dalam phone. Kita tekan tu nak buat umrah lagi, dia pump esok ke 3 petang contoh. Esok tu pergi lagi. Macam tu. Dia lebih terkawal lah. Ya. Jadi package dia dalam sekitar 8 ke 9 ribu. Satu tu package 8 ribu lebih, satu 9 ribu lebih. Kalau nak pergi dengan travel lain pun tak ada masalah. Ya. Cuma pastikan jangan rendah daripada 6990. Mana kalau 7,000 dan ke atas tu betul lah. Dan kan flyers yang dia bagi tu, pastikan dekat flyers tu ada nombor siri kelulusan daripada Kementerian Pelancongan. Ni saya nak pesan. Jadi kita boleh cek dekat website dia betul tak ada ke tak. Jadi kita pergilah. Sebab ya, jom kita pergi. Kita rindu kat Nabi, jom kita pergi Makkah, kita pergi Madinah. Ziarah pun saya tengok Ustaz Hasni tu dia beritahu saya dah boleh dah. Ziarah-ziarah pun boleh pergi dah. Tak ada masalah. Tapi takut kita yang tak boleh pergi. Sebab apa? Mengelinjang tahu mana orang boleh konten negara ni apa pasal? PD jam tiap minggu sekarang ni. Macam mana nak mandi laut? Orang yang kat laut tu mau kojo orang ni kan. Yang pergi PD tu semua bukan orang PD. Orang PD duduk rumah takut dia nak keluar, ramai mana datang orang ni. Tak, kes saya nak beritahu betul kita nampak penurunan kes kan. Tapi ward ICU bertambah-tambah sekarang ni. Ni saya maklumkan semua ni. Saya maklumkan semua. Ada pegawai polis yang maklum kat saya, dijangkakan silap-silap kalau tak betul-betul kita jaga ni, raya tetap tak boleh hantar negeri. Kalau tak betul-betul tu, sebab ni pesan kat semua ni, beritahu kat semua. Tak ada keperluan, tak sah lah. Kata itu boleh konten negeri, rindu kat mak ayah, rindu mak ayah. Apa nak langgawi lah. Kalau memang mak ayah kalau langgawi, kan memang benar mak ayah kat langgawi tu. Kan? Ni posat dia kan. Macam mana kan? Kita risau tu yo. Dah elok-elok ni tak ada. Orang Malaysia ni macam tu lah. Bayangkan orang Australia pun cakap dengan saya apa tu. Oh, Australia. Orang Melbourne dia kata apa? Orang Malaysia ni lockdown pun boleh keluar nampak. Dia pun nampak, dia pun tahu benda tu kan. Paning tuan-tuan kan. Tak apalah. Tapi kita beringat lah, harap-harapnya kita tak adalah menjejaskan kita ni kalau boleh tak nak lah kan. Kita menuju pada endemik, betul tak dia kata kan, menuju pada endemik, tapi belum sampai lagi kat situ. Kes kita hari ni naik balik 4,800 lebih kan, semalam berapa, 47 naik balik, walaupun naik sikit, naik tetap naik. Dah 4,000, syukur. Orang lain dah boleh-boleh kan, negara lain. Janganlah gitulah, gitu selesa. Okey lah tu ayat okey lah tu. Apa dah hal kan? Semalahan varian Delta tu membawa pada kematian tu yang kita takut tu. Makin banyak pula kan tu kita takut. Di mana itu Teluk Intan. Kat Teluk Intan, ward ICU daripada 2 dah jadi 7 ward ICU. Apa? Hati-hati ya, jaga SOP. Ya. Bahkan kalau kita tengok demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah tu contoh ikutan terbaik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Dan Rasulullah ni adalah manusia istimewa, dekat di jiwa dan memiliki aura seorang pemimpin yang berwibawa. Baginda adalah kedua yang nyata, seorang murabbi ulum dan juga seorang rasul yang terus menerus diingati sepanjang zaman.
Maka kalau kita sayangkan Nabi, bagaimanakah cara nak menyemarakkan cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran dan didikan Rasulullah SAW. Ada yang sensitif bila Rasulullah dihina, dicaci, itu memang sepatutnya tidak kita marah. Apalah orang ni, blok dia, contoh kita marah, itulah paling kuat kita marah. Contoh, kita nampak orang tu keluar statement yang bukan-bukan kat dalam media sosial, delete, padam, dan beritahu kat orang, jangan ni, orang ni jangan kita follow lagi dah, macam tu. Maka tanda utama mencintai Rasulullah, kita mengambil seluruh ajaran dan didikan Rasulullah SAW, kita menggenggamnya dan menghidupkan seluruh didikan Rasulullah ini sehingga kita kembali bertemu Allah SWT. Inilah pengikut Rasulullah yang sejati. Kedua, mengamalkan segala sunnah Rasulullah SAW, dari sekecil-kecil sunnah hinggalah sebesar-besarnya. Sunnah Rasulullah itu meliputi tindakan, percakapan dan kehidupan. Jika kita suka, gemar dan cinta seseorang, kita sanjung dan hormati, maka kita akan melakukan apa saja. Bermula dari muka mata di awal pagi sehingga melelapkan mata di pengakhiran malam, kita memperhalusi setiap tindakan kita dengan mencontohi gerak-geri dan amalan harian Rasulullah SAW. Ketiga, sentiasa berselawat ke atas Nabi. Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Jadi kalau kita sayang, selalulah berselawat ke atas Nabi. Barang siapa yang selawat kata Nabi, Nabi kata apa? Inna aulad nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang banyak, orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Ya. Kalau hiburan, nyanyian dan nasyid menjadi hawa telinga kita bergema, yang menjadi pilihan adalah selawat dan puji-pujian baginda sepatutnya. Saat itulah hati akan begitu tenang, damai dan tentram. Inilah asas kecintaan yang subur dan mekar buat kita semua. Yang keempat, berusaha untuk menelusuri haruman sirah baginda saat kecil hingga wafat. Belajar sirah, baca sirah Nabi, kisah Nabi macam mana. Dan begitu juga meneruskan usaha dakwah baginda yang telah diwariskan buat umatnya. Inilah yang paling susah, kan? Nak meneruskan usaha dakwah baginda yang telah diwariskan buat umatnya, kan? Kemuncak kecintaan kita kepada baginda adalah kita turut merasai betapa pentingnya untuk bersama-sama baginda merealisasikan visi dan misi dakwah kepada umat manusia agar mengenali Allah SWT dan menghambakan diri kepadanya, kan? Jadi apabila kita melihat, kan, maka mari kita semak dan lihat dan amati perkara ini sedalam-dalamnya dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar berjuang mengikut Rasulullah SAW yang tegar atau hanya omongan kosong di pinggiran kata. Jadi itu sebabnya kita ni, dalam kehidupan kita ni, kita letakkan Nabi ni sebagai role model kehidupan kita, uswatun hasanah. InsyaAllah kita akan lebih mudah lagi untuk menuju apa yang disebut sebagai syurga Allah, kan? Apa yang boleh kita buat? Mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipersekutukan, jangan disekutukan Allah Taala dengan benda-benda lain yang tak ada kono-mono, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan? Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyeru kita meyakini bahawa Allah itu adalah satu dan melarang kita berlaku syirik. Dengan tauhid yang kuat dan di dalam dada kita, insya-Allah akan mudah kita akan mendekatkan diri pada ajaran baginda. Mudah terima ilmu. Jumpa dia yang boleh tolong kita. Kalau dia tak tolong kita, mati kita. Kadang ada yang cakap macam tu. Dia lah satu-satunya harapan kita sekarang. Tak salah tak cakap tu. Kadang-kadang kan, jangan ambil gambar bertiga nanti tengah mati tu. Kan? Nombor satu kahwin, kalau tak buat ni habis tu. Ada lah kan. Mana nombor satu tu, anak nombor satu kalau tak kahwin dulu, nombor dua lah kahwin langkah bondol. Kalau dia tak bayar ni habis, nanti susah hidupnya, macam-macam. Lalu bawa hampai kain, mana cerita tu, macam-macam. Tergantuk kepala kau nantuk selagi ke tidak, mak mati. Siap topuk dagu ni. Hantuk kali kedua lagi, kuat lagi kali pertama, langsung mati. Dek terantuk tu, aduh, ya bodoh kan. Macam-macam. Kadang menguruskan jenazah, ada pula kena letakkan cincin 3 bentuk dalam pinggan bagi ke orang yang menguruskan. Apa hal? Mana dapat tu, kan? Ada yang macam tu. Yang tak ada tu melampau-lampau tu, janganlah ya. Jadi ikut Nabi.
Ikut ajaran Rasulullah SAW, jauhilah larangan yang baginda larang tu. Manusia akan selalu taat pada orang yang dicintainya, begitu juga mencintai Rasulullah mulia, selalu berusaha untuk mengikuti jejak langkah baginda. Selawat dah beritahu tadi. Kemudian apa? Bencilah orang yang mana Allah Ta'ala benci dan Rasul benci. Musuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Jauhilah orang yang menyalahi sunnahnya, serta bencilah semua perkara yang menyalahi syariat. Cintailah orang-orang yang dicintai Rasulullah. Rasulullah SAW sangat mencintai isteri-isterinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat Islam yang berpegang teguh pada ajarannya. Maka cintailah pula mereka semua. Sebab dia suruh cintakan orang yang juga cinta pada Allah dan Rasul tu. Lain pada tu, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia tak sama parti dengan kau, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia ni geng ketua kampung lama, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia ni geng-geng tu, jangan, Nabi tak ajar. Selagi mana dia mentaati Allah dan Rasul, selagi itulah kita pun kena sayang kat dia, sebab Nabi sayang dia. Ya. Membenarkan dan yakinilah berita-berita yang disampaikan oleh baginda. Ya ke Rasulullah ni macam mula dia petikaikan, ya ke peristiwa Isra' Mi'raj tu macam tu. Memang susah nak percaya kan, susah nak percaya peristiwa Isra' Mi'raj tu pada orang yang tak beriman, susah nak percaya. Tapi bila kita beriman pada benda-benda gaib, maka kita kena percayalah. Yang nak pula yang itu Nabi sendiri yang melaluinya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Memperjalankan hambanya, bukannya asra bi ruhi abdihi, bukan memperjalankan roh hambanya, memperjalankan hambanya di waktu malam. Clear ayat tu. Maka kita kena yakin tubuh badan Nabi yang diperjalankan, Nabi yang naik satu langit ke satu langit, memang Nabi sendiri alami. Memang tu sebab ketika zaman kita ni, kita mungkin tak susah nak percaya. Zaman kita dah ada teknologi, ada kapal terbang, ada apa, walaupun tidak selaju burak, tapi mungkin kita boleh mudahlah nak percaya benda tu. Tapi pada zaman Nabi dulu, apa benda pun tak ada, paling laju kuda. Macam mana nak percaya tu? Bukan senang. Ya. Macam analogi yang selalu saya bawa tu kan, saya nak ceramah kat Singapura kan, yang somut tu pula taman gata lah, dia menggaya-gaya, dia pergi main kat kopiah saja. Saya pun ambil kopiah ni, saya sarung. Dah somut tu tersarung ke situ. Somut tu kat colah-colah ni, lubang kopiah ni, dia pun tinjau. Wah, dia nak pergi mana pula ni, keluar masuk dalam kereta, masuk kereta lah dia. Parking kat KLIA, dia pun nampak, lawa KLIA. Lepas tu dia tunggu kapal terbang, dia pun sama tengok, lawa pramugari ni. Somut tu bukan saya, somut tu. Kemudian naik kapal terbang, terbang sampai Singapura. Orang Singapura pun sambut, Majlis Agama Islam Singapura sambut, bawa pergi tempat ceramah ke Masjid Tuntang. Somut tu pun dongar sekali ceramah situ. Dah habis tu, hari tu juga balik, sebab dah janji ceramah tengah hari, petang tu naik flight balik. Dalam kapal terbang kali ni, somut tu dah lapar. Dia tengok saya makan, ada pula air manis kan, air oren tu goram pula somut ni, kan turun takut tak sampai naik pula tu. Still tahan poso somut tu gitu. Dia dah biasa ikut perut. Sampai dekat airport KLIA, masuk dalam kereta, somut tu pun relax lagi. Sampai dekat rumah, saya buka kopiah saya letak, maka somut tadi pun duduklah berjumpa dengan kawan dia yang lain. Geng-geng somut yang lain pun tanya, "Weh, kau pergi mana? Sari suntuk tak nampak kau?" Apa dia nak jawab? Dia nak jawab apa? Dia dah terdengar lah ceramah tadi, dia kena jujur, dia tak boleh nipu. Maka dia pun cerita, "Aku pergi Singapura tadi, naik kapal terbang, mampu somut lain tak percaya. Ada lah somut 2-3 ekor, matilah dia terolak." Bayangkan. Dah nak tunjukkan macam tu lah keadaan yang susah nak percaya ketika zaman Nabi. Malah satu malam aku ajak Abu Lahab, dia punya gamal lah dengan cerita tu kan. Sekejap. Kau tunggu jap. Aku kumpulkan orang dulu. Sodap cerita kau ni. Lepas tu bila Nabi cerita semua lah, dah mula masa tu, kau tengoklah Pak Saudara Nabi ni.
Kau tengoklah ni perangai Muhammad ni, gila tak gila. Dia boleh kata lah satu malam boleh sampai sana. Kau tengok cara naik ke langit, kau boleh percaya tu. Pada ketika itulah yang Sayyidatina Aisyah kata berpecah-pecah masa tu. Ada sebahagian yang tak percaya, langsung murtad. Ada sebahagian kecil percaya, dan ada yang 50-50. Kemudian bila ditanya kepada Abu Bakar, kau percaya ke Abu Bakar? Kau percaya ke cerita Muhammad ni? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Lebih pada tu pun aku percaya kalau datang pada mulut Muhammad ni. Macam tu lah keyakinan dia. Tu kata tadi, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Tu sebab Sayyidina Abu Bakar dapat gelaran julukan As-Siddiq, yang benar, membenarkan apa yang Nabi khabarkan tu. Jadi cintailah Nabi, kan? Antara akhlak Nabi, Nabi sentiasa memberi salam. Ya, Nabi kalau jumpa orang, Nabi akan bagi salam dulu. Malahan sampai pernah ada sahabat menyembunyikan diri semata-mata nak jadi manusia pertama yang berjaya memberi salam pada Nabi, tapi tetap gagal. Nabi Muhammad kekal menjadi manusia sentiasa menjadi orang yang mula-mula mengucapkan salam kepada orang lain. Mana kau tahu Rasulullah? Aku menyuruh belakang ni, kau tahu kau ada. Aku agak-agak kau ada. Nah, Nabi kita senyum, tak ada manusia yang lebih manis senyumannya berbanding Nabi. Jadi kalau siapa yang tersenyum tu sunnah Nabi, balik kamu senyum. Laki pun pandang kau, pandang dan kau. Iyalah, pandang abang lah, siapa lah lagi. Anak-anak mestinya salam mak kau. Dah tak lama dah ni kan. Tak boleh pula kan. Senyum pun salah kan. Macam mana ada seorang Arab Badui merentap selendang Nabi. Selendang tu pula diperbuat pada kain Najran ni yang kasar ni, merah bertanda leher Nabi. Tapi Nabi pada ketika tu, Nabi tetap tenang, membalas senyuman, dan Nabi ambil lah, bagi selendang tu dekat Arab Badui. Cuba kalau kita serak bertanda, kau apa hal kau ni baik kan. Kalau kita kan, tapi Nabi kita tak. Begitu juga Nabi sangat bersyukur. Pernah satu malam Nabi berada di dalam selimut bersama dengan isterinya Aisyah. Wahai Aisyah, bolehkah kiranya kau membenarkan aku untuk bersolat barang seketika? Bukan Nabi takut bini tu, tapi bahasa puitis. Izinkan abang pergi berjuang. Macam tu kan. Izinkan saya pergi dulu. Gitu. Dia ayat bahasa puitis lah tu. Aisyah kata, tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersamaku di dalam selimut ini ya Rasulullah, tapi pergilah kau wahai Rasulullah. Tengok macam tu kita dah macam tu. Izinkan abang ke tandas dulu. Sakit pula kau sepaut ni. Tak ada dah kan. Ada sampai berak pergi lah kan. Busuk kontut tu kan. Tak ada dah kemesraan tu, tak ada langsung. Jadi Nabi pergi malam tu, Nabi pergi solat, tiba-tiba Aisyah ni terdengar bunyi macam bunyi air mengelagak. Bunyi apa? Rupanya Nabi ambil wuduk menangis. Lepas tu Nabi solat pun Nabi menangis. Tu ya. Kemudian Aisyah kata, bukankah kau ini maksum, kau tak ada dosa? Allah Ta'ala bersihkan kau daripada dosa. Kenapa pula kau sedih, kau menangis? Maka salahkah aku menangis kerana tanda syukur aku kepada Allah? Nabi tak? Kemudian bersenur gurau. Nabi pun bersenur gurau. Walaupun Nabi seorang ketua negara, ketua tentera berperang kan, tapi Nabi juga bergurau senda kan. Nabi juga seorang bapa, Nabi juga seorang menantu, Nabi juga seorang sahabat, seorang suami. Nabi pernah main lumba lagi dengan Aisyah. Bagaimana Nabi berpura-pura kalah dengan Aisyah? Takkan Nabi pura-pura kalah dengan ketangkasan Nabi kan? Tapi Nabi bagi laluan bagi isteri dia menang. Orang lelaki bagi isteri menang. Manalah tahu satu hari dia menangkan kita. Macam tu ayat kan. Faham tak tu kan? Bagi isteri kita menang, lumba lagi, faham? Dia menang, lepas tu kita menang. Macam tu. Tapi kat Semban Selatan ni tak salah jauh mana. Daripada gerai majlis tu sampai depan, tengok sampai depan surau, tak apa-apa masa tu kan. Tak ada, jangan kat luar rumah, dalam rumah main koja-koja, awak jadi dia kan. Tak terdaya dah start lagi tak darat kan. Tak apalah. Iya,
Kita exercise sama-sama suami isteri kan. Jalan pun tak apa. Kau tak berlari berjalan-jalan berdua kan. Sukan yang paling popular pada waktu PKP tu apa dia? Membadak ke atas katil. Itulah sukan paling popular. Itu paling ramai kali. Mana ada yang berjogging yang apa ramai nak kan. Kemudian apa? Bersedekah kan? Perbanyakkan sedekah, banyak benar keistimewaan sedekah kan. Sesungguhnya sedekah seorang Islam itu memanjangkan umur dan mencegah daripada mati dalam keadaan tahu, dan Allah pula menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takbur dan membanggakan diri dengan pemberian dia. Kita selalu mendengar dan membaca hadis Rasulullah bermaksud tangan di atas lebih baik pada tangan yang di bawah kan. Hadis ni ringkas tapi banyak pengajaran. Maka jelas sekali bersedekah sangat dituntut. Kedua, Allah bagi pengiktirafan pada orang yang bersedekah dengan ikhlas. Yang ketiga, orang beri sedekah perlu diingat bahawa Allah mengiktiraf tangan yang di atas. Itu sentiasa. Keempat, bersedekahlah mengikut kemampuan diri kita. Kelima, bersegera untuk melakukan kebaikan, itulah yang digesakan oleh agama kita. Keenam, bersedekah sebenarnya menunaikan hak orang lain daripada harta kita. Harta kita bukan milik mutlak kita, tapi milik Allah. Kemudian seterusnya, hikmah Allah menjadikan manusia tidak semua kaya dan tidak semua miskin, supaya kita dapat bersedekah pada mereka yang kurang upaya daripada kita. Dan begitu juga nak mendidik supaya kita tidak menjadi seorang yang qadamut, qadakut campur komut, qadamut, menjadi kikir, menjadi bakhil. Itu dia. Selanjutnya apa lagi sifat Nabi ini? Nabi cukup memelihara silaturahim. Kita pun jagalah silaturahim antara kita. Ya, janganlah kita kocik hati. Dan tak puas hati betul dengan dia. Kenapa? Saya cakap, macam mana dan duduk tengah dia sana ke dinding? Contoh, jangan kita cemburu sebab benda-benda macam tu. Itu rezeki semasa. Kan tak ada lah. Ni contoh saya bagi, dia tak puas hati dengan orang dia, yang mana tak puas hati dia tak boleh tengoklah dia tu. Kan? Janganlah silaturahim, eratkan hubungan. Tak ada rugi kita jaga tangan dan lidah kita dalam hubungan silaturahim. Jangan sebab tak sebulu dengan apa-apa perkara maka kita memusuhi orang itu. Jangan, tak berbaloi. Buat baik sama gitu. Kemudian bersabar. Tengok aja peristiwa Nabi kena baling batu, Nabi sabar. Kau nak tak aku timpakan masyarakat Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati? Malaikat Jibril tanya. Malaikat kata apa? Apa Nabi kata apa? Tak salah, janganlah. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Tengok, Nabi lembut hati, sabar banyak-banyak. Itu Nabi bolehlah sabar, dan tak pek dah. Jangan kacik hati Nabi. Ya. Kemudian begitu juga solat. Jaga solat kita. Nabi jaga solat kan? Nabi solat. Malahan Nabi suruh kita jaga solat jemaah kalau boleh. Kan? Kalau boleh. Cuma Nabi taklah apa kan? Pernah satu ketika Nabi kata, kalau ikutkan hati aku, nak aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Makna Nabi bagi penekanan. Cuma Nabi tak buat lah. Sebab Nabi tahu kalau Nabi buat kan jadi sunnah. Tak ada lah kerja lain orang pergi bakar rumah orang pula kan. Dibakar sampai satu puas pula bomba datang madam kan. Imam lah tu pergi bakar, imam bakar satu semuanya jemaah. Dah imam ambil sampai dah rumah dia lah kena bakar. Dan dia lekor bakar rumah orang tadi, contoh lah kan. Tak, maknanya penekanan untuk kita solat jemaah kan. Lepas bila solat jemaah tu kena lah sensitif, tengok kita punya jemaah. Kadang yang jadi imam tengok jemaah kita siapa kan. Sini okey tak ada masalah. Tempat-tempat lain kadang kesian, kau tengok belakang tu dah nak rabah macam tu. Kau bantai baca apa panjang terlupa lah tu. Kadang dia pun baru hafal ayat tu, kata dah kelabu kawan tu, dah cari takabil apa buat orang belakang dah tu mengayau dah. Sudah lupa pula deh tu lah. Kan? Kalau dah habis dah Allahu Akbar, sudahlah. Dah baca ayat panjang dah tak teringat kan? Dicari balik tu, diulang balik, lupa balik. Itulah tu. Bukan orang sini lah, tempat lain ya. Solat jaga, perbaiki mutu solat kita.
ya, mutu solat wajib dan tambah juga dengan solat-solat sunat yang lain. Buat solat sunat, buatlah istikharah aku, buatlah solat sunat taubat, solat sunat tahajud, buat semua buat, ya. Dan begitu juga sayang. Nabi tunjukkan sayang kepada siapa? Anak-anak yatim. Nah, kalau Nabi kata barang siapa nak melembutkan hatinya, banyakkanlah memberi makan fakir miskin dan menggosok-gosok kepala anak yatim, kan? Tapi gosok kepala anak yatim tu kalau umur dah 60 tahun tu tak kira. Kan anak yatim kan tu yatim piatu tu tua dah kan. Ya. Sia nak bang ni bang saya mandikan abang, sia anak yatim seorang ni kan. Ataupun nama memang mamak yatim juga kan. Kemudian suci dan bersih. Nabi ni sangat suci dan sangat bersih. Kita pun jaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Nabi juga sajuk mata memandang. Macam tu lah. Orang lelaki pakai kemas-kemas, sajuk mata memandang, kan. Kadang-kadang kita ni bila buat semayang ni, kadang kita punya fashion pun tak sama kadang. Kopiah biru, baju Melayu merah, keplekat kuning, bantai. Tapi sadap mata memandang lah. Memang orang tak pandang pek lain lah, pandang dia ya, kan. Contoh kan. Satu lagi, janganlah pakai t-shirt apa? T-shirt kelas 3 merah je. Ada lah senarai nama wali kelas tu kat belakang. Kawan tu semayang dah tak khusyuk. Allahu Akbar. 3 merah. Abu Angah Haji itu. Lah milah pun dalam kelas ni. Ya. Raju ada lah dia dalam kelas ni. Kawan tu kau Allah Akbar lebih baca ni tengah kan kacau. Kan sejuk mata mana orang perempuan pun sama. Orang perempuan ni dia senang ya, dia tak payah apa, dah tanya suami, "Bang, abang kau masih pakai baju macam mana ke rumah?" Saya cakap, "Abang tak suka kau pakai apa-apa." La ilaha illallah, abang ni pun tak ada lah. Abang cakap lah tu, saya batu-batu ni tanya abang ni. Abang kau mah batu nengok kau kalau pakai telokung. Pakai telokung. Masak pakai telokung, duduk pakai telokung. Yang kali hitam tau, dia saya cakap kali hitam. Tak kisahlah, pakailah kan. Dan kalau kita tengok 3 perkara yang kita kena minta dalam hidup kita ni, kau jalanlah hidayah supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Mintalah maghfirah, keampunan pada Allah Ta'ala, kena sia-sia hidup kita kalau tak dapat keampunan. Dan kau jalanlah rahmat pada Allah. Hanya dengan rahmat boleh masuk syurga, dan dapat rahmat ni kena ibadah banyak-banyak, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, sebelum kematian Iskandar Zulkarnain, kan, kalau tengok raja yang paling beriman dan bertakwa sekali dalam sejarah Islam ni, kan? Dia sendiri, tentera dia semua tak tinggal semayang. Malahan kebanyakan tentera dia tak tinggal tahajud. Bayangkan kita macam mana. Dan dia kata, sebelum aku mati besok jangan lupa buat 3 perkara. Semua orang dah dengar lah, Sumatera Selatan selalu dah dengar situ tu, kan? Yang mana dia kata, pertama, pastikan yang mengusung aku tabib yang handal-handal. Pastikan taburkan. Yang kedua, taburkan harta kekayaan aku sepanjang perjalanan nak pergi kubur. Dan yang ketiga, kau pastikan tangan aku tu terkulai biar orang nampak. Kenapa pula? Yang pertama, kenapa nak suruh tabib yang handal-handal usung jenazah aku, nak bagi tahu macam mana hebat pun doktor tu, tabib tu, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, kenapa kau tabur kata kekayaan, kau tengok orang kau berobot ambil harta kau tu tanpa kau mampu berbuat apa-apa, lagipun harta tak buat masuk dalam kubur. Dan yang ketiganya, tangan terkulai biar orang nampak tangan untuk tangan kosong. Sana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kosong, kan? Abang kata orang budak-budak sekarang masa dah time, kan, dah tiba masa dah mati, kan. Jadi tak kira hebat pun hidup kita ni, tak ada siapa dapat menyelamatkan kita daripada mati. Pada saat kita memakai jam tangan yang berharga RM50,000, orang tu pakai RM50, waktu yang ditunjukkan sama. Ketika orang tu bawa dompet yang bernilai RM50,000 dan kita pula pakai dompet yang boleh ke pasar malam gambar Liverpool, never walk alone, kan? Janganlah kita risau.
Bukannya boleh isi almari dalam tu. Kau masuk duit pun tebal-tebal tak boleh lipik, payah pula langsung keluarkan, mana pula nak suruh ni. Kan? Ketika kita tinggal di rumah yang kecil dan orang lain tinggal di rumah yang besar, jangan risau, time tak ada orang, sunyi yang sama. Kita naik kapal terbang, dia naik first class, kita naik ekonomi, jangan risau, masa berlapis, masa mendarat sama. Tak ada pun debit puman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita akan mendarat sebentar lagi. Pada penumpang-penumpang kelas ekonomi, sila terjun sekarang. Mana ada. Gila kojo tu kan, tak ada sama kan. Kebahagiaan yang sejati bukan datang dari harta duniawi kan, tetapi harta kebahagiaan yang sejati ini dalam hati kita yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah mendidik anak-anak dan keluarga kita tentang kaya, didiklah mereka menjadi bahagia, kerana apabila mereka dewasa kelak, tidak semua perkara akan dinilai dengan harganya. Pada hari ini, makanlah makanan kita itu sebagai ubat untuk tenaga baik kita, kerana akan tiba masanya nanti kita akan jadikan ubat itu sebagai makanan pula dah. Kan? Banyak sekali perbezaan antara manusia dan menjadi manusia. Ada beza. Buya Hamka menyatakan, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Maka bezakanlah diri kita dengan kera, dengan babi hutan tu. Makna biar ada makna hidup, ada tujuan, ada peraturan, bukan main belasah. Ada itu babi tu kan, babi tu ada seorang share video, dia tengah pokan mana datang babi hutan tu, sekali dia gelek kalori mengelompang-lompang dia. Teringatlah saya pada Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus ni anak kepada arwah Ustaz Datuk Ismail Kamus. Dia burak dengan saya masa tu, dia kata masa tu ni 2 tahun 3 tahun lepas lah, dia burak dengan saya, dia kata baru jumpa Abah semalam. Abah memang tak sihat sikit, dia kata, tapi bergurau tak habis lagi tu. Ya ke? Abah tanya, dia kata masa tengah makan, dia tanya, kenapa anak babi tu jalan nunduk tu? Dia tanya, apa sebab? Saya tanya, sebab dia malu mak ayah babi tu. Ia tak iyo pula kan. Tapi itulah Ustaz Datuk Ismail Kamus ni, memang saya jumpa dia, saya ingat saya jumpa dia waktu yang masa orang heboh, masa setahun sebelum dia meninggal. Kalau kita ingat yang orang heboh, kononnya dia dah meninggal dunia, tapi dia belum meninggal. Masa tu saya dapat hari yang keluar berita tu, pagi tu, malam tu keluar berita, pagi tu saya dapat jumpa dia dekat di IJN. Saya pergi kat kaunter bawah, ikut kan dia tak boleh jumpa pelawat, tapi saya tanyalah kat bawah tu, cubalah tanya kalau Datuk boleh izinkan saya nak jumpa dia, nak zarah dia. Dia kata, okey Ustaz boleh masuk. Dia bagi saya masuk, jumpa berat lah dengan dia. Masa tu bulan puasa, saya dalam perjalanan nak pergi ceramah dekat Batu Cave, bukan kat atas bukit tu. Ada orang batu fikir bukan lepas tu saya tanya dia, dia kata, dia pesan apa, bila ceramah jangan menjorit-jorit marah orang. Saya cakap dia kata, jangan menjorit-jorit marah orang, sebab ada orang kadang-kadang menjorit marah orang, kononnya apa, sebab yang depan tu semua baik-baik tu, yang dengan ceramah baik-baik, yang tak baik itu patut kau jorit kan, dia kata tu. Dia bagi nasihat umum lah, minta saya sampaikan kat semua. Dan jangan menjorit macam orang depan tu lah buat salah. Kan tu dia cakap kan, Ustaz Lahairi tu lain, dia lain. Hoi nak bangun kawan tidur tu lain. Kan sahabat saya tu, dia memang kita kena ready. Kalau forum sebelah ada standby, dia nak jorit ni, nak jorit. Masa kali pertama memang terperanjat. Tiba-tiba datang kan. Dan yang kedua, Datuk Ismail Kamu pesan, sabar banyak. Hidup ni kono sabar banyak. Kan masa tu dia memang, tapi masa tu dia balik betul okey, sihat. Ya. Syukur. Dulu kan kita kalau zaman kaset dulu kan memang ceramah dia yang kita longgar kan dulu kan. Itulah dia. Kemudian hidup tu adalah antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. B dan D. Antara B dan D tengah-tengah tu apa?
Apa tadi? Tengah apa tadi cakap ni? Si. Takut pula. Tak, saya orang ada tadi sebab apa? Tak apa. Antara B dengan D itu tengah tu adalah C. C itu adalah choice, pilihan kita. Pilihan macam mana kita nak mengharungi hidup kita ni. Kan? Jadi ikutlah Nabi. Dan begitu juga yang terakhirnya, kalau kita nak berjalan copek, jalanlah seseorang. Tapi kalau kita nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Mendalam ayat tu. Kalau kita nak berjalan copek, nak dorang sampai, jalanlah seseorang. Tapi kalau kita nak berjalan jauh, jalanlah sesama. Maksudnya hidup ni biar bermasyarakat, bercampur dengan orang. Kan? Kita dah dulu heboh duduk tengah hutan, tak best, boring, itik, lembu, kambing. Sekarang dah dapat jumpa orang. Tak ada tak reti jiran sebelah rumah pun tak tahu. Tahu kan paling tidak. Paling tidak ni lah. Saya pernah cuba tau naik kereta lalu ke kampung yang bukan kampung saya. Saya try on. Mesti ke tangan. Tak siapa orang tu tak tahu. Kan, tapi kita paling tidak takkan tak boleh kan? Tahulah baik-baik. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, apa-apa pun di hari kelahiran Nabi, bila kita menyambut Maulid Rasul, maka kita menghayati, kan? Kita sudah menyayangi Nabi ni sebab Nabi ni akan selamatkan kita, bukan orang lain. Dengan izin Allah, Nabi boleh selamatkan kita, kan? Jadi macam mana pun kita berusaha lah. Kalau orang cakap kau ni buang terbiat lah, tiba-tiba lah macam lah kau baik sangat, kita pun cakap lah memang betul aku ni taklah baik sangat, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu ayat. Orang nak cakap peduli lah. Kalau mikir cakap orang langsung tak boleh buat. Apa bodoh tak boleh buat. Cakap mah malam ni pun tak boleh buat. Kalau fikir cakap orang kan, nak sedekah ya. Tanya imam, berapa ramai jemaah kita ni masa ceramah Samsul Bat sehingga nak sponsor makan. Kita jangka dalam syarti orang ada lain kali lah mam, tak jadi ni dek ramai langsung tak jadi. Kan? Janganlah macam tu. Kau mampu temikai lah, potong 100 kan? Ya. Jadi tuan-tuan, tu saja daripada saya. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Kan? Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik menyemput malam ni, rasa nak junjung. Tu saja pada saya. Yang baik datang dari Allah SWT, yang kurang punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sebelum tu sikit pengumuman kat luar sana sekarang, kalau siapa yang berkelapangan singgahlah jap. Ada meja ajaib, ada barang-barang bukan untuk diambil, untuk diboli. Ada boli kan ambil lah. Tak ada. Yang pertama minyak wangi Syamsul Debat SD perfume, sedap bau international, tahan lama. Tu adalah rahsia kebijaksanaan wanita. Sebab modal saya untung semua dia. Tapi memang sedap bau. Dia boleh tahan lama, boleh bawa solat. Dan dia punya tagline dia, tak mandi pun wangi. Macam tu. RM35 saja. Tapi bau Aisyah tu dah habis. Ada siapa yang beli main bau Aisyah tu dah habis. Bau Danish pun ada. Tapi bau Danish tu pun dengan Aisyah tu, lelaki perempuan dua-dua boleh pakai. Sedap bau dia. Dan keduanya susu kambing. Tu yang tahun lepas siapa yang beli tu, dah elok lutut dia kan. Betul tak? Betul. InsyaAllah minum hari, pagi sekali cukup. Sampai sakit lutut, lotap lu sujud tu, yang semayang dekat kursi, insyaAllah capek baik. Sebelum habis satu kotak tu kan, dia minum satu secet. Jangan nak capek baik ni tuntung semua tu, jangan. Satu secet je satu hari, pagi sekali cukup. Siapa yang sakit pun tak tahan, boleh ambil pagi sekali, malam sekali, tak ada masalah. Dia susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Tu kena tahu orang cakap tu. Makna madu lebah, bukan madu-madu yang lain, ya. Lepas tu dia memang tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Somban Selatan. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Harga dia RM45 saja. Tapi offer malam ni boleh 290. Tak ada lah, boleh 280.
boleh 145, 280. Dia baik tu untuk enzima baik, siapa sakit lutut, tumit pijak sakit, tangan kebas-kebas. Kemudian siapa yang selalu gastrik teruk, gastrik GERD. Ada orang pada Sembilan Selatan itu datang pejabat saya boleh. Dia borek badan dia turun 20 kilo sebab dia gastrik. Muntah-muntah dan sebagainya. Amalkan pagi sekali cukup. InsyaAllah sampai petang kan clear. Jadi maknanya siapa nak diet pun boleh. Tapi kalau minum susu tu menterdarah sama banyak, tak ada pek kurus dah. Kan? Dia tak ada bau, memang betul tak ada, memang sedap. Macam budak-budak umur 2 tahun ke atas boleh minum. Siapa masalah pembuangan air besar, minum ni, insya-Allah okey. Ya? Hormon perempuan, hormon ni, period pain, hormon merayau, kejap bawal, kejap lambik, taman opoye, boleh minum. Mana dah tak ada tu salah cari dah tak ada. Pi kau minum datang dia balik joki dah tu, ya. Tapi memang apalah, memang terbaik lah. Saya cakap terima kasih lah pada semua yang ada daripada sini yang datang kan, yang ulang jadi regular customer. Terima kasih banyak, memang baik lah. Hari ni kalau siapa tak bawa duit tak ada masalah, ambil lah dulu, bawa balik, nanti kemudian transfer, ya. Kemudian transfer, tak ada masalah. Tapi bawa balik hilang ingatan, 3 tahun baru ingat balik, saya redha, tak ada masalah, ya. Nanti ambil lah dulu bawa balik. Sebab kadang-kadang ada orang tak bawa duit kan, saya faham tu, tapi nombor akaun semua dia akan bagi. Ini bukan promote, lebih kurang. Tapi nak pergi umrah tu nanti pun bagi apa, dekat nombor, dekat kad tu ada satu nombor telefon, WhatsApp kat situ, maklumkan berhasrat nak menunaikan umrah, bagi nama. Kita tulis nama Allah Ta'ala, ada kira pahala dah. Tapi janganlah aku tulis ni memang ambil pahala niat ya. Jangan tu. Kalau boleh pergi-pergilah, ya. Itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tahniah di atas surau yang dah semakin cantik. Sama-sama lah kita imarahkan surau kita ni, ya. Sekian, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.